Farid kena luka mata kan? Kena tumbuk betul kan? Itu yang saya nak tanya tu. Bibir. Bibir kena So, tumbuk betul. Masa rehearsal. Masa rehearsal, cerita sikit. Cuba kita cerita sikit apa yang terjadi tu Farid. Sampai luka tu. Sebab pada saya bila kita shoot di Indonesia tu dia orang set tau. Dia orang buat set dan dia set tu kita masuk macam betul-betul lah lokak betul-betul lah semua dan sebelum kita buat scene tersebut siapa pun tak tahu scene tersebut jadi macam mana sebenarnya actual. Tetapi kita based on report daripada doktor report kecederaan yang dialami oleh Datuk Seri ketika itu. Mata, telinga 60% hilang, pendengaran, leher, karate, rusuk dan pinggang belakang number 5. Tulang belakang cedera. Jadi bila seorang aktor dapat info orang kata kecederaan tu, jadi kita mula berfikir kan, macam mana rasa sakit mata, macam mana rasa tak dengar telinga, macam mana kena keratin, macam mana rusuk bila ditumbuk dan macam mana tulang belakang apabila kena bucu di lokap tu. So while saya imagine saya kena pukul macam tu, so the fellow actor pun imagine macam mana dia pukul saya kena benda-benda macam tu. So dia rehearsal, saya duk rasa betul-betul dan kita terlupa kita rehearsal dalam keadaan tempat yang gelap. Tempat yang almost exactly like the set itself. Yes. Tengah-tengah rehearsal tu saya tak pum. Saya sedar tangan betul-betul tumbuk di muka saya dan saya rasa kebas tau. Saya rasa kebas dan pening kan. Lepas tu saya macam sekejap bang, kita rehearsal je bang, kita belum buat lagi tau. Tapi lepas kena tumbuk tu kita nak pergi buat scene tu, saya memang rasa berdebar-debar yang macam ya Allah ya Tuhanku kan, keluarkanlah saya daripada tempat ni. Sebab apa? Sebab mata ditutup, tangan digari. Memang betul-betul dia buat ni. Memang dia yalah gari azin yalah nampak. Itu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Based on apa yang berlaku pada Datuk Seri Anwar tu di visualizekan kepada saya dan saya kena buat. Dan perasaan dia sangat menakutkan sebab kita digari dan mata tak nampak dan sebelum kita buat scene tu dah kena tumbuk betul-betul. So it's like it cannot be. Saya takut benda-benda yang tak diingini berlaku. Maksudnya yalah kecederaan. Saya pun nak perform yang terbaik. Jadi yang menumbuk tu pun dia fikir nak perform yang terbaik. Jadi baik-baiklah maksudnya di situ kan. Kena hati-hatilah. Jadi perasaan takut tu memang dia datang naturally dan memang saya berkali-kali saya bagi tahu kat production saya rasa berdebar, saya rasa takut. Boleh tak kita tak pakai gari ni? Boleh tak kita angkat sikit mata saya kat situ apa semua? Sebab sebagai manusia saya pun tak sanggup diperlakukan sebegitu. Betul. Bayangkan itulah Conan. Kalau yang real bagaimana agaknya? Kan? Wallahualam lah. Macam Datuk Seri cakap lah, dia senyum dalam tangisan je lah, tanpa apa yang dia buat. Betul. Jadi mungkin ni cerita pada Farid sendirilah. Sebelum itu memang dah mengetahui Datuk Seri Anwar Ibrahim ni apa dan sebagainya. Dah in fact dah pakai purdah, dah pergi ke ceramah tu sudah nak tengok dia punya gaya dan sebagainya. Tapi persediaan diri sendiri tu daripada segi orang kata apa, yalah apa yang you cuba nak bawa, karakter bagaimana yang cuba nak bawa, nak supaya penonton dapat rasa inilah yang Datuk Seri Anwar you rasa. Maksudnya apa persediaan you buat daripada segi emosi, daripada segi apa orang kata, benda yang you tengok, mungkin filem ke ataupun ceramah Datuk Seri Anwar, ataupun mungkin ada cerita-cerita yang you nak dengar. Ada tak pengalaman-pengalaman yang boleh diceritakan? Pada saya yang you jumpa, saya bawa jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim betul-betul dekat pejabat tu, apa yang you rasa? Apa yang you rasa? Okey, saya tak tahu peristiwa tu. Apa yang you pandang? Apa yang you pandang? Masa jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ketiga tu, yang saya minta untuk jumpa juga sebelum ke Jakarta tu, betul? Okey. Masa tu saya berpendapat walaupun saya dah jumpa 3 kali, tetapi masih tidak cukup tau dari segi orang kata apa,
Dari segi kepribadian dia, dari segi apa yang dia rasa ketika itu apa semua, saya tak dapat lagi tau. Saya tak dapat lagi sebab saya based on based on medical report, based on orang cerita dan based on visual-visual yang ada. Tetapi saya rasa masih lagi tidak cukup kepribadian. Sampai saya minta kat Zuna, saya tak boleh pergi lagi ke Indonesia ni selagi saya tak dapat jumpa berdepan-depan dengan Datuk Seri Anwar at least 1 hour. Saya nak tengok apa yang saya nak kaji lah. Dan pada perjumpaan tu apa semua, saya sembang. Yalah, pasal saya rasa ketika itu saya seorang berkeyakinan yang terlalu tinggi sampai dia minta suruh slow down kerana keyakinan saya bahawa Datuk Seri Anwar akan jadi Perdana Menteri satu hari nanti. Dan saya diminta slow down oleh Zuna. Farid kena slow down sikit sebab kami kat sini semua ni dah 24 tahun kecewa. Datang Farid Kamil sini cerita yang benda future yang kita tak boleh predict ke. Kita dah biasa kecewa kan Zuna. Dia slow down. Jadi bila dia slow down tu pun saya slow down lah. Jadi saya esok ni nak pergi Jakarta ni, jadi saya pun minta lah Datuk Seri untuk dia dapat buka cermin mata dia tau. Dia dapat buka cermin mata dia. Saya tengok dia angkat kening dia ke atas macam tu tau. Saya dapati kening dia yang belah kiri tu dia is not center tau. Dia macam sini kita menampak macam bentuk dia, bila kat sini dia angkat tu dia ada macam sedikit kepek. Crooked gitu tau. Okay. Because of muscle damage. Okay. Itu muscle damage ni dia boleh berkekalan sampai bila-bila tau. Parut pun dia boleh hilang, tetapi muscle ni dia akan kekal sampai bila-bila. Dan tas saya yang paling besar ketika itu adalah bila penerbit pengarah minta saya cari apa yang Datuk Seri Anwar fikir ketika dia jalan ke situ dan angkat tangan toleh ke belakang. Masa dia angkat tangan yang scene dia angkat tangan tu. Yang di baju saya ni. Cuba bangun. Itu. Okey. Ini sini kalau untuk pengetahuan umum, ini selepas 10 hari ditangkap dan palu pertama kali dikeluarkan daripada tahanan lokap. Dan saya sebagai pelakon diminta macam mana, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim fikir. Awak cuba fikir apa yang Datuk Seri Anwar fikir ketika dia keluar daripada van tu, berjalan dan sampai 10 tepat langkah ke 10 ataupun 10 second tu dia mesti angkat tangan dan toleh tengok ke belah kiri dia untuk tunjukkan pada dunia bahawa dia tengah diseksa. Without saying anything. Scene tu bagi saya bukan scene, that itu apa yang dikeluarkan, apa yang dibayangkan masa tu. Okey. Dan sebelum tu saya nak bagi tahu background benda tu pada generasi akan datang. Generasi sekarang yang tidak mungkin belum maklum. Okey, ketika itu heboh Datuk Seri Anwar Ibrahim dipukul tapi tidak ada bukti. Ada orang dengar-dengar semua, kerajaan menafikan. Jadi kita belum ada sosial media semua tapi orang dah kecoh. Dan ketika dia keluar itu adalah satu-satunya bukti nak tengok ketika dia keluar di mahkamah. Ya. Dan ketika itu pihak pemerintah masa itu cuba memastikan gambar dia tidak diambil dengan cara bila hadir di mahkamah tu, kameraman, wartawan semua di blok, tidak boleh mendekati. Kemudian polis berjalan kiri kanan Datuk Seri. So tak ada ruang bergambar ni. Tak ada ruang bergambar. Dia tu kan tak ada bergambar. Jadi tapi peguam masa itu menasihati dia, kata wartawan dah di blok di belakang dan ketika kamu berjalan nanti you cuba angkat tangan sekali. 10 saat aja. Wartawan ni cakap ni. Dan ini peguam cakap. Peguam cakap. Peguam mengiringi Datuk Seri tu kata you angkat tangan. Dan sebab ketika itulah ada ruang sikit ketika nak masuk pintu mahkamah tu ada sedikit ruang. Masa tu you gunakan betul-betul. Dan apabila dia angkat tangan tu hanya satu kameraman, satu kamera, satu sekeping gambar saja daripada Far Eastern Academic Review yang dapat rakam. Orang lain semua tak dapat rakam sebab dia terlalu pantas. Dan orang tidak mungkin dia mungkin juga ini majalah antarabangsa ada kamera yang yang power macam tu, yang lain mungkin kan, dan orang lain tak menyangka apa-apa. Dan itulah satu-satunya bukti
dan dia dipukul. Dipukul. Ya, continue. Okay.